Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Alhamdulillah dapat kita sambung pelajaran kita pada hari ini. Okey, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah pengajaran daripada surah Al-Kautsar. Okey, yang lepas kita dah baca kalimah-kalimah daripada surah Al-Kautsar. Jadi pada hari ini kita akan belajar pengajaran yang dapat kita ambil daripada surah Al-Kautsar. Okey, baik, mari kita mulakan. Baik, mari kita mulakan dengan bacaan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban sebagai bersyukur. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Baik murid-murid, itu dia tadi bacaan surah Al-Kautsar 1 hingga 3 serta terjemahannya. Okey, seterusnya kita baca petikan daripada buku teks. Okey. Ayah, kenapa kita menyembelih binatang ternakan ini? Kita menyembelih binatang ternakan ini sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mari kita lihat gambarnya. Ini dia gambar sedang melakukan ibadah sembelihan. Sembelihan tu apa? Sembelihan tu ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan merik dengan menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dia maksud sembelihan. Kalau tak tahu apa itu sembelihan, itu maksud dia. Dan inilah cara sembelihannya. Okey, faham murid-murid? Baik murid-murid, mari kita lihat semula daripada surah Al-Kautsar ini ayat 1 hingga 3. Kat mana Allah ada bagi tahu tentang sembelihan. Okey, kalau kita lihat kat sini Allah ada bagi tahu atau cerita tentang sembelihan pada surah Al-Kautsar ayat kedua. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Okey, nampak kat situ? Baik murid-murid, kita lihat semula gambar daripada buku teks ini. Ini adalah gambar sembelihan tadi. Dan sembelihan yang kita lihat dalam gambar ini dinamakan sebagai sembelihan korban ataupun ibadah korban. Bila kita nak buat korban ni? Okey, korban ni kita buat bila hari raya yang dinamakan hari raya haji ataupun hari raya Aidil Adha. Bila hari raya Aidil Adha ni berlaku pada 10 Zulhijjah. Okey, hari rayanya pada 10 Zulhijjah. Dan ibadah korbannya boleh dilakukan pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, faham murid-murid? Okey. Baik murid-murid, kenapa kita diperintahkan supaya melakukan ibadah korban? Kerana untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Okey. Kalau kita tengok kembali surah Al-Kautsar ni ayat 1, maksudnya sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Kerana apa kita kena bersyukur? Kerana Allah telah mengurniakan kepada kita kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Okey, boleh faham? Boleh faham murid-murid kenapa kita kena berkorban? Kerana untuk mensyukuri nikmat Allah. Kenapa kita kena bersyukur? Kerana Allah telah mengurniakan kepada kita nikmat yang banyak di dunia dan di akhirat. Okey. Okey, mari kita lihat pula. Belajar sains sikit Okey.
apa dia urat yang patut putus ketika kita melakukan ibadah sembelihan. Okey. Yang pertama sekali, saluran makanan. Urat saluran makanan dinamakan urat marik. Ni urat marik ni, nampak ni? Yang ditunjukkan oleh anak panah ni, yang berwarna putih. Okey, besar ni, urat makanan, saluran makanan. Bila makan je lembu ni, makan rumput daripada mulut ni, dah kunyah, masuk dalam saluran makanan, terus sampai ke perut lembu. Okey. Kemudian yang kedua, urat yang mesti putus ialah saluran pernafasan ataupun dipanggil halkum. Ni yang warna coklat ni. Dua urat ni, warna putih yang besar ni dan warna coklat yang kecil sikit ni, ini dua-dua ni mesti putus ketika melakukan sembelihan. Barulah haiwan tersebut halal dimakan oleh orang Islam. Okey. Okey. Tadi kita dah belajar urat mana yang patut kita putuskan. Jadi yang berikut, yang ini pula gambar alat sembelihan. Ni dia alat sembelihan. Ni parang, ni pisau. Mestilah parang dan pisau yang tajam untuk menyembelih haiwan. Tak boleh pakai parang tumpul, tak boleh pakai pisau yang tumpul, tak boleh pakai batu. Okey, tak boleh guna tulang untuk sembelih haiwan untuk dimakan. Okey. Okey, murid-murid, kita belajar pula apa dia haiwan yang boleh kita korbankan. Okey, ini dia haiwan yang boleh kita korbankan. Yang pertama sekali apa ni, yang besar ni namanya lembu. Lembu kita boleh guna untuk korban. Yang kecil sikit ni nama dia kambing. Kambing pun kita boleh korbankan dia. Okey, kemudian kita ada unta. Ni dia gambar unta. Siapa tak pernah nampak unta? Ini dia unta. Unta pun kita boleh korbankan. Lagi kita boleh korbankan kerbau. Kejap kita cari gambar kerbau. Kerbau. Ada tak gambar kerbau? Okey. Ni dia kerbau. Siapa tak pernah nampak kerbau? Ni dia kerbau. Macam lembu tapi dia punya tanduk lain. Okey, badan dia pun lain. Ni dia kerbau. Okey. Itu dia tadi contoh-contoh binatang yang boleh kita korbankan. Okey, bukan semua binatang kita boleh korbankan. Boleh korbankan ayam ke? Tak boleh. Ayam tak boleh. Arnab tak boleh. Walaupun boleh dimakan, halal dimakan, tak boleh guna untuk korban. Itik pun tak boleh, walaupun sedap disalai. Okey, itu saja haiwan-haiwan yang boleh kita korbankan. Okey, murid-murid, Ustaz ada sediakan video untuk kita tonton sama-sama ibadah korban. Yang tak pernah nampak ibadah korban boleh tengok video ni, macam mana ibadah korban berlangsung. Okey, tengok abang tu sembelih lembu. Okey, ni dia. Abang tu potong sembelih lembu sampai putus dia punya urat merih dan urat halkum. Okey, barulah selesai. Okey, barulah boleh makan lembunya. Okey. Baik murid-murid, itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang pengajaran surah Al-Kawthar. Ustaz harap kamu semua gembira, suka belajar pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.